Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, so hari ni kita akan sambung pada sesi yang terakhir, okay, sesi mewarna yang terakhir. So, kau boleh anda tengok, ni adalah objek yang kita akan buat lah pada hari ni, objek terakhir yang kita akan buat pada hari ni. So, kita recap balik apa yang saya dah tunjukkan pada 2 hari yang lepas. Okay, first sekali saya dah tunjukkan adalah teknik. Okay, saya dah tunjukkan teknik mewarna. Okay, daripada tone warna, daripada teknik mewarna, okay, daripada silang pangkah, silang, kontur. Lepas tu 3 campuran warna, okay, 3 campuran warna primer, okay. So dia akan membentuk warna-warna sekunder dan juga warna tertier lah. Okay, ini adalah campuran 3 warna tu, okay. Campuran 3 warna dan membentuk 7 warna, okay. Warna primer iaitu warna merah, warna basic merah, biru, kuning. Warna sekunder, jingga, hijau ungu dan juga warna tertier adalah warna ungu yang lebih gelap lah. Warna hitam ni yang bahagian tengah ni. So ni adalah apa yang saya dah tunjukkan pada sesi pertama. Okay. So untuk sesi yang kedua kita dah buat, kita mewarnakan, okay. Teknik-teknik yang kita dah buat ni kita apply dia dekat objek bulat ni lah, okay. Ataupun bola ni, kita dah apply dekat bola ni. Okay, kita dah apply kat bola ni, so kita boleh tengok kat situ. Saya applykan menggunakan 3 teknik yang berbeza, 3 teknik yang, okay, ni 3 teknik silang pangkah, silang dan juga kontur ni, okay. So saya applykan dekat ketiga-tiga bola ni lah. So ketiga-tiga bola ni menggunakan teknik yang berbeza. Satu silang pangkah, teknik kontur dan juga teknik silang ataupun teknik satu arah saja. So kita akan apply pula. Kita boleh campur atau menggunakan satu teknik saja untuk kita membuat objek apple ni pula lah. Okay, objek apple ni pula. So, saya akan tunjukkan contoh yang dah siap. Okay, contoh objek yang dah siap. Contoh yang saya dah buat, apple yang dah siap. So, saya akan ikut balik apa yang saya buat. Okay, ini adalah contoh yang dah siap lah. Okay, ini contoh yang dah siap. So, yang ni dia punya lighting dia, kena macam tadi kita tengok yang ni, shadow dia daripada atas. Okay, so dia punya shadow dia kat bahagian bawah ni. So, kalau yang ini dia lebih kepada natural lah, natural light. Okay. Natural, so dia banyak daripada bahagian depan dia punya apa? Pantulan cahaya tu lah. Dia punya cahaya tu lebih pada bahagian depan . So, saya akan ikut, saya akan warna mengikut objek yang saya buat ni lah. Okay, iaitu apple. Okay, first sekali untuk warna sama juga. Untuk warna kita akan menggunakan warna yang lebih terang. Okay, untuk apa-apa warna dulu. Kita menggunakan warna yang lebih terang supaya bila kita tersilap mewarna ataupun kita tersalah masukkan warna tu, kita boleh adjust dia menggunakan warna yang lain lah. Okay, kita adjust dia menggunakan warna lain. So, kita akan masukkan warna kuning dahulu. Okay, kita masuk warna kuning dulu. So, untuk warna kuning tu saya akan masukkan dekat bahagian depan ni sikit. Dia bahagian atas ni sikit. Okay, yang ni saya gunakan teknik kontur dulu . Teknik kontur. So, yang ni kita boleh, kalau boleh saya nak cuba campurkan ketiga-tiga teknik tu lah dalam satu apple ni. Okay, teknik satu arah. Sebab satu arah tu kita boleh buat untuk kita membentukkan kita punya apple tu. Okay, untuk kita membentukkan apple kita. So, untuk bahagian silang pangkah kita mungkin akan buat dekat bahagian bawah ni lah, untuk bahagian-bahagian yang gelap. Okay, saya akan warnakan kat bahagian bawah ni pula. Okay, warna jangan terlalu pekat. Boleh je dia just light je. Okay, jangan terlalu pekat sangat.
Okay, mana yang baru masuk tu, kalau tak tahu, kita sedang buat teknik mewarna. So saya dah buat 2 hari, semalam dan juga kemarin. So yang mana nak tengok cara saya mewarna tu, okay, teknik yang saya buat tu boleh tengok dekat YouTube kami lah, iaitu Abstract Diary. So situ ada dia punya, saya dah save live semalam yang saya dah buat. Warna kuning dulu. Sebab kita nak cari dulu. Nak cari dia punya bahagian terang, bahagian gelap dulu. Ini saya buat guna teknik satu arah pula. So ini untuk kita membentuk punya apple lah. So kalau dia ke bawah, dia ke bawah je. So tak ada yang tiba-tiba ke tepi ke kan. Saya ingat macam ni ke tak ada. So kita ikut bentuk apple tu. Dia ada pertanyaan daripada Lily Sofia. Cikgu Sofia, salam, saya nak tanya, melukis ni bakat atau boleh belajar? Benda ni boleh belajar. Dulu saya pun saya pun tak pandai melukis sangat. Okay, nak mewarna ni pun saya tak faham. Saya tak faham macam mana nak mewarna. Tapi kalau kita belajar, insya-Allah kita boleh mahir lah dalam melukis ni. Sebab setengah orang dia ada bakat dia kan. Setengah orang dilahirkan dengan bakat. So seorang kena hard work sikit lah. Sebab kita melukis ni. Okay, saya dah masukkan warna kuning. Okay, ini warna basic dia. Saya masukkan warna kuning. So warna seterusnya saya akan masukkan warna merah. Saya masukkan warna merah. So warna merah ni pun sama light juga. Saya akan warnakan dekat bahagian atas ni dulu. Okay. Cahaya tadi yang saya tunjuk tu, dia kat bahagian tengah ni dia terkena cahaya, so dia warna dia cerah je. Okay, so penting untuk kita mewarna sesuatu objek tu, kita kena tahu dia punya mana arah cahaya dia. Mana arah cahaya dia. So dengan kita tahu mana arah cahaya dia, so kita boleh mewarna dengan senang lah. So warna dengan senang dan kita apply teknik-teknik yang saya tunjukkan semalam tu lah. So dia akan lebih memudahkan kita. Okay, so untuk first ni kita just cari dulu. Okay, kita nak betul-betul confirm mana bahagian gelap dia, mana bahagian terang dia. So bila kita dah betul-betul betul confirm, baru kita boleh perkatkan lah kita punya objek tu. Okay, kat sini. Okay, kat bahagian sini dia ada kawasan yang gelap sikit. Saya warnakan ikut objek tu. Teknik untuk mewarna ni sebenarnya banyak. Dia tak kisah, dia tak ada terikat dengan satu teknik je. So yang ni teknik yang saya selalu gunakan lah. Yang selalu saya buat. So sebenarnya banyak lagi teknik-teknik
warna ni. Kalau kamu boleh tengok kat YouTube banyak lagi. Ada yang guna gosok, gosok dengan apa? Dengan tisu, ada yang gosok dengan tangan. Untuk nampakkan warna tu apa? Lebih lembut. Tapi kalau macam saya nak nampakkan sedikit ada efek macam apa? Efek garisan tu. Dekat sebuah objek tu saya nak nampakkan. So kita perlu ni lah, yang tu yang sebab tu saya tak berapa minat untuk saya macam apa menggosok. So kat bahagian atas ni adalah bahagian yang gelap Ni bahagian belakang, so ini bahagian yang gelap. So saya tekan sedikit lah. Saya punya mata pensel. Okay, so sini saya dah kenal pasti dah kat mana kawasan yang gelap, mana kawasan yang terang. Okay. Saya dah kenal pasti mana kawasan yang gelap, kawasan yang terang. So kita boleh pekatkan dia. Okay, kita pekatkan dia sikit. Tapi jangan terlalu pekat Yang ni saya gunakan, kalau tengok kat sini saya gunakan tone yang sederhana. Okay, saya tak gunakan tone yang gelap lagi. Tone gelap ni adalah tone yang terakhir. Tone yang terakhir nanti. So yang ni kita step yang kedua iaitu tone yang sederhana. Okay, so sebelah sini pun saya tempatkan. So bila kita mewarna dengan betul, okay, dengan apa yang kita nampak, okay. So untuk mewarna memang kena ada reference lah. So bila kamu mewarna dengan apa yang kamu nampak, dengan reference yang kamu tengok tu, so insyaAllah karya kamu akan cantik lah. Okay, so dia akan menjadilah karya kamu tu. Gini, great quality using this color pencil dia. Yang ni saya rasa color pencil yang agak berkualiti, okay, memang berkualiti. So yang ni dia bukan water base Color pencil ni dia oil base. So bila kamu dah warna tu, bila dah siap kamu punya warna kamu dah siap kamu punya karya tu, karya kamu akan nampak macam berkilat. Dia akan nampak shining sikit lah, dia tak ada nampak legap je, nampak macam dull je kan kamu punya karya tu. So bila gunakan pensel warna ni, sebab dia oil base, so dia lebih shining lah, lebih nampak lebih sikit, kilat sikit. Okay, so saya akan masukkan warna merah yang kedua. Okay, so guna merah yang kedua ni, merah yang lebih pekat. So ini kita tekan dia sikit lah.
Okay, kawasan yang cerah ni, kalau kamu nak masukkan sedikit warna ni, jangan tekan terlalu kuat. So kita lightkan je lah. Okay, kamu layan je, kamu ringankan kamu punya pergelangan ni. Pensel warna yang saya gunakan adalah pensel warna Raffine. Raffine Marco Fine Art. Okay, nampak saya masukkan sikit warna merah kat kawasan yang cahaya ni. Okay, mana baru masuk tu, yang ni saya tengah buat cara mewarna. Okay, sebelum ni saya dua hari lepas saya dah buat teknik dia sebelum saya buat karya akhir ni. So yang mana nak tengok macam mana saya buat teknik ni, okay, kita belajar daripada awal sampai yang ni yang terakhir. Boleh tengok dekat kami punya YouTube channel iaitu Abstract Diary. So kat situ saya dah tunjukkan daripada awal proses cara mewarna. So ini adalah yang terakhir lah. Okay, so kita dah masukkan kita punya warna ketiga. So saya akan masukkan warna yang seterusnya iaitu warna purple. Saya akan masukkan warna purple lah. So warna purple ni adalah warna yang kira antara warna yang gelap lah.
Okay, so kita masukkan purple. Okay, so kita tengok kat sini, warna purple tu ada kat kawasan-kawasan yang gelap ni. So saya akan masukkanlah kat kawasan-kawasan yang gelap tu. So yang mana kat rumah tu bolehlah kita buat sekali ke kan. Daripada tak ada buat apa-apa kat rumah tu, yang student-student boleh kita buat sekali daripada kita tak buat apa-apa kat rumah kan. Kita buat sekali. Kalau tak jadi first try tak apa. Tu proses lah, orang cakap proses pembelajaran lah. Tak ada orang belajar sekali terus pandai. So kita kena banyak kali praktis benda ni. So bila kita dah banyak kali praktis, dia dah jadi tu lah. So dia macam diseronok. Diseronok. Kita akan buat terus buat je kita buat. Dia dah seronok tu. Okay, kalau kamu tengok saya tak menggunakan macam kita tahu warna apple tu warna merah kan. So saya takkan gunakan satu warna. So saya akan gabungkan banyak warna lah. Sebab kalau kita tengok kalau apple pun kat apple pun ataupun semua objek lah, dia tak ada, dia bukannya ada satu warna sahaja dia ada pantulan daripada warna-warna daripada tempat lain juga. Okay, dia ada warna-warna lain juga kalau kamu teliti betul-betul lah. Tapi kita tahu dia punya warna dominan dia adalah warna merah. So, sebab tu kita akan lebihkan warna merah tu. So warna yang lain ni kita akan nampakkan apple kita nampak lebih natural je. Okay, so kalau kita dah macam dah pasti kita punya warna tu, so kita boleh pekatkan dia lah. Okay, saya akan pekatkan kat bahagian bawah ni. Okay, bahagian atas. Bahagian atas ni saya tarik sini satu arah je. So untuk kita membentuk lah kita punya buah tu. Okay, kita punya apple ni so kita nak bentukkan dia, kita tarik dia untuk warnakan dia ikut dia punya bentuk dia. Okay, so saya akan masukkan lagi warna merah. So kita akan layer sampai dia nampak warna tu dia ni sikit lah, cantik sikit warna tu. So mana kawasan yang kena cahaya tu nampak kan, saya cover balik so dia tak dia terlalu, orang kata terlalu cerah kawasan tu. Kita masukkan sikit warna lagi. Okay, tapi mana kawasan-kawasan yang gelap tu so kita betul-betul kita gelapkan lah. So untuk kita warna ni dia macam tak, kita perlu banyakkan praktis lah. Banyakkan tengok reference, banyak tengokkan gambar-gambar. Kalau kita mewarna tanpa melihat, dia boleh. Okay, kalau talented tu boleh lah. Kalau kita mewarna tanpa kita melihat dia punya reference objek tu. Tapi supaya macam bagi yang baru nak belajar, so kita kena banyakkan tengok objek ataupun banyak tengok benda yang kita nak lukis tu.
Sebab setengah-setengah orang dia imagine je kat otak dia, dia dah boleh buat. Tapi macam yang baru nak belajar yang ni, kita kena practice dulu lah. Baru boleh kita mewarna ni. Practice dulu, banyak kali practice. Baru hasil dia akan nampak lebih cantik lah. Okay, kalau tengok sini pun dah nak siap lah punya apple. Okay. Dah nak siap lah punya apple ni. So saya ambil dalam masa 20 minit juga untuk kita nampakkan dia punya shape atau nampakkan dia punya bentuk apple ni dengan warna. Masukkan sikit warna purple, okay, untuk bahagian lebih gelap. Warna purple ni ke warna yang terakhir dia, ada warna satu lagi warna yang saya akan gunakan, iaitu warna coklat yang lebih pekat untuk kawasan-kawasan yang betul-betul gelap. So yang ni saya akan gunakan warna coklat. Okay, dah pendek dah dia punya pensel ni. Sebab saya banyak kali gunakan warna ni lah. So untuk warna coklat ni, kita akan tackle kat kawasan yang betul-betul gelap. Saya akan warnakan kat kawasan bawah ni. Okay, dekat sini. Okay, kat bawah apple lah. Selalunya kat bahagian bawah lah, sebab bahagian bawah ni adalah bahagian yang gelap. Okay, untuk karya ni saya tak galakkan untuk kalau buat macam buah-buahan ke, sayur-sayuran ke, benda-benda yang macam macam mana nak cakap buah-buahan, sayur-sayuran ataupun alam semua jadilah. Saya tak galakkan kita, saya bukan saya tak galakkan, saya tak gunakan warna hitam lah. Sebab warna hitam ni kadang-kadang dia akan dia akan mematikan sesuatu karya tu, mematikan warna kan. So kalau saya tak galakkan pakai lah, tapi boleh je pakai. Atau macam saya tak pakai. Saya lebih menggunakan warna yang saya seakan-akan warna hitam lah. Contoh warna coklat ni, ini coklat paling pekat lah. So saya gunakan warna coklat ni. So saya tidak menggunakan warna hitam. Okay, so saya akan terus untuk mewarnakan bahagian tangkai dia. Okay, bahagian tangkai. Bahagian tangkai ni saya akan campurkan sedikit warna coklat yang lebih cair sikit. Okay, saya akan gunakan warna coklat yang lebih cair sikit. So warna coklat ni kita masukkan juga sikit dekat apple tu. So untuk nampakkan warna tu dia blend. So dia tak adalah melompat tiba-tiba ada warna coklat cair ni. So kita akan blendkan dia sikit.
So warna kuning sikit. Okay, macam ni untuk nampakkan dia lebih shine sikit, lebih nampak apa, berkilat sikit. Lepas tu kita masukkan warna coklat. Okay, warna coklat ni saya masukkan untuk nampakkan dia macam efek-efek repot tu je lah. Okay, efek-efek layu dia tu. So kita tinggalkan sedikit warna coklat-coklat cair tadi lah, warna coklat cair dan juga warna kuning tadi. So saya tinggalkan sikit. So kita akan terus untuk mewarna kita punya, tinggal kita punya daun. Okay, daun saya gunakan warna hijau yang lebih cair. Okay. So untuk ni macam biasa, first kali saya akan gunakan tone yang lebih cerah. Tone yang lebih cerah dulu. So ini saya ikut dia punya apa, bentuk daun tu saya warnakan bentuk daun tu. Okay, lepas tu barulah kita masukkan warna hijau yang lebih pekat. Okay, saya masukkan dia pekat sikit. Okay, tekan kan, kita tekan. So kita cair ni kat sini. Kita bermain dengan tone kat sini So kat bahagian sini, tekatkan sikit. Kita main ada macam bahagian-bahagian dia kat sini. So sini kita biarkan ada line putih kat sini. So ada bahagian-bahagian dia. So sini kita tekatkan. So macam ada urat-urat daun-daun apa? Urat-urat daun tu. Urat daun tu kita ada tinggalkan sedikit lah. Ni pun sama juga. Main-main urat daun sikit. Putih sikit. So kita tak warnakan semua. So dia ada tinggal warna-warna hijau cair tu lah. So warna ni pun kita boleh masukkan sikit. Okay, dekat kita punya apple tu. Sikit-sikit jangan terlampau kuat. Ni kita gunakan tone yang cerah. Tone yang cerah. So nak bagi dia ada nampak blend sikit lah warna tu, walaupun dia macam tak nampak sangat kamera. Tapi kalau tengok depan ni dia akan ada efek lah, dia akan ada nampak sikit warna hijau tu dekat kita punya apple. Okay, so nampak So saya akan masukkan sikit warna coklat kat daun ni untuk bahagian yang gelap. Okay, saya masukkan sebelah sikit. Ni saya tak masukkan semua Saya warnakan kat tempat yang saya rasa yang saya nak gelapkan. Saya masukkan, saya tak masukkan semua lah. So kat bawah-bawah sikit. Ni pun saya tak tekan saya letak, kita letak je kat sini. So kita just, jangan tekan kamu punya pergelangan. So bila kamu tekan kamu punya pergelangan, dia punya pressure dia lebih kuat kan. So ni kita tak, so dia akan nampak lebih natural lah dia punya
daun tu. Okay, so dah siap dah sebenarnya kita punya apple ni. So ini saya akan tambahkan sikit warna merah dekat kita punya apple ni supaya nampak lebih apa, shining sikit, lebih warna merah dia tu. So ini kira finishing lah dia punya penghabisan dia. Yang last sekali untuk kita punya detailing. Detailing lah. Untuk kita punya bahagian detailing. Masukkan sikit warna-warna basic apple ni. Itu warna merah. Okay, dan last sekali kita akan buat dia punya bahagian base dia ataupun dia shadow dia. So yang ni saya masukkan warna merah sikit. So dia, sebab ini adalah natural light. So dia tak ada daripada atas ke bawah, dia punya daripada hadapan je natural light. So yang ni kita letak dia punya shadow dia ataupun dia punya bayang dekat bawah apple ni sahaja. So saya tak masukkan warna gelap terus. So saya masukkan warna pada apple ni, pada apple ni. Lepas tu warna purple, okay, gelap. Dan last sekali barulah warna coklat, coklat yang paling gelap. Okay, so maka dengan ni siaplah kita punya lukisan apple kita. So dah siap dah. Siap dah kita punya lukisan apple. So ini just mana yang kamu rasa tak puas hati, kamu boleh tajap sikit je. So siap dah kita punya apple kita. Okay, apple yang kita dah warnakan. Siap dah. So sebelum saya habiskan kita punya live kita pada hari ini, so saya nak tunjukkan lah warna yang saya gunakan. Okay. Pensel warna yang saya gunakan adalah pensel warna Raffine Micro Fine Art. Okay, Raffine Micro Fine Art. So dalam ni ada 24 warna. Okay, dalam ni ada 24 warna. Okay, dalam 24 warna. So warna ni bagi saya dia antara warna yang cantik. Okay, warna yang cantik. Warna dia tak dull, warna dia berkilat lah. Warna dia berkilat lah. Warna ni memang cantik. Tapi warna ni dia tak boleh mix dengan air. Ni adalah oil base. So dia memang khas untuk pensel warna sahajalah. Dia tak boleh campur dengan warna-warna lain. Okay, so harga dia RM25 sekotak. So ada 24 warna. So yang mana berminat boleh PM
boleh PM kami punya Facebook. So kamu boleh beli dari situ lah. Okay. So itu saja untuk 3 sesi saya pada minggu ni. Okay. InsyaAllah kita akan ada sesi-sesi yang lain akan datang insyaAllah. Okay, mungkin kita akan tunjukkan cara untuk menggunakan watercolor ke apa ke. So yang mana minat boleh call, boleh WhatsApp. Boleh WhatsApp, ada nombor telefon dekat komen tu. So boleh WhatsApp lah nombor tu untuk order yang mana berminat untuk order Rafine Marco Fine Art pencen ni lah. Okay. Jadi insyaAllah puas hatilah bila kita gunakan pencen warna yang berkualiti. So kita bila kita gunakan pencen warna yang berkualiti, so artwork kita pun, karya kita pun akan lebih berkualiti lah. So okay, itu saja untuk kita punya sesi untuk minggu ini. Okay. So ini adalah sesi terakhir. So, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan bye. Sebelum habis video ni saya akan simpan dekat YouTube. Okay. Video yang tutorial apa yang saya buat ni saya akan simpan dekat YouTube. So yang mana nak tengok balik yang macam mana saya buat, boleh pergi kat YouTube kami iaitu Abstract Diary. Okay. Bye.